رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dapat sekali lagi kita sambung kelas kita dalam pelajaran sirah. InsyaAllah pada hari ini kita akan ulang kaji tentang bab yang pertama ataupun tajuk yang pertama, iaitu mengenali sirah. Kita dah belajar tentang sirah kelahiran Nabi Muhammad, peristiwa tentera bergajah, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, semasa Nabi Muhammad lahir. Jadi kita nak ulang kaji semula, supaya kita dapat kukuhkan kefahaman kita tentang apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan perkataan sirah. Jadi pada hari ini anak-anak murid semua boleh buka buku sirah, muka surat yang pertama. Tengok muka surat yang pertama terlebih dahulu. InsyaAllah Ustaz akan terangkan maksud sirah tu supaya kamu lebih jelas dan faham. Jadi mengenali sirah, tajuk yang pertama, muka surat 1. Sirah dari segi bahasa. Daripada segi bahasa. Maksud sirah ni sirah ni daripada segi bahasa, berasal daripada perkataan bahasa Arab. Sirah ni adalah perkataan daripada perkataan bahasa Arab, yang bermaksud sunnah dan jalan. Jalan, sunnah. Sunnah tu apa yang Nabi Muhammad buat, apa yang Nabi buat, cara berjalan, cara berpakaian, dan jalan dia. Maksudnya kita tahu daripada Nabi Muhammad lahir. Contoh daripada Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, masa Nabi Muhammad lahir, selepas Nabi Muhammad lahir, masa Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul, masa Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Itu semua merupakan sirah, iaitu jalan untuk kita mengenal Rasulullah SAW, para nabi dan sahabat. Tu maksud dia. Jadi dia berbeza sedikit maksud dia dengan sejarah. Yang kita dah belajar, sejarah ni merupakan perkara yang telah berlaku. Contohnya peristiwa tentang Malaysia. Sebelum dapat nama Malaysia, apa nama Malaysia? Tanah Melayu. Tu contoh. Peristiwa pembukaan negeri di Malaysia, negeri yang pertama, Melaka. Itu contoh sejarah. Dia berbeza dengan sirah. Sirah ini berfokus kepada Nabi Muhammad SAW daripada mula Nabi Muhammad lahir, sampailah wafat, para nabi, para sahabat, banyak tu. Sirah ni merujuk kepada cerita-cerita yang terkandung dalam Al-Quran lah. Al-Quran, hadis, itu termasuklah dalam sirah. Maksudnya lebih berfokus kepada cerita Nabi-Nabi. Berbeza dengan sejarah. Sejarah yang kita belajar, sejarah kejatuhan British, sejarah Tanah Melayu, sejarah Singapura, sejarah dunia. Itu dia berbeza sedikit dengan maksud sirah dan sejarah. Walau apa pun dia merupakan adalah jalan, jalan untuk kita mengetahui dan mengenali dengan lebih dekat dan lebih rapat tentang Nabi kita, terutamanya Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, sirah daripada segi istilah. Sirah dari segi istilah. Pada istilah pula bermaksud kisah kehidupan. Macam Ustaz bagi tahu tadi, jalan kan. Kita nak tahu Nabi Muhammad ni mak dia siapa, ayah dia siapa, datuk dia siapa, ahli keluarga dia siapa, sahabat-sahabat dia siapa, isteri, anak, cucu. Jadi itu merupakan kisah hidup Nabi. Kisah hidup Nabi bermula daripada lahir je Nabi Muhammad sampailah Nabi Muhammad wafat. Begitu jugalah kisah sirah yang melibatkan nabi-nabi yang lain, para sahabat-sahabat yang lain. Jadi merupakan satu pelajaran yang penting untuk kita, supaya kita kenal, supaya kita lebih tahu dan kita lebih dapat menghayati apakah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW terutamanya.
Kita ni tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita tak dapat tengok muka Nabi Muhammad, kita tak dapat pegang Nabi Muhammad, kita tak dapat lihat Nabi Muhammad. Jadi dengan sirah inilah kita belajar macam mana kita nak kenal Nabi Muhammad itu, macam mana kita nak kenal Nabi-Nabi yang lain di dalam Islam yang Allah utuskan, macam mana kita nak kenal dengan sahabat-sahabat, panglima-panglima perang, ketua-ketua panglima, jadi dengan sirah inilah kita belajar untuk kenal mereka semua tu yang telah lama meninggalkan kita. Macam sejarah, kita boleh baca buku sejarah, kita dapat pasti tahunnya bila, tarikhnya bila, berlaku peristiwa apa, kita pasti sejarah tu ada fakta dia. Fakta sejarah yang tak boleh diubah sebab perkara ni betul-betul berlaku. Berlaku sebelum kita. Sama juga dengan sirah Nabi Muhammad, dia berlaku sebelum kita, tapi dia lebih lama lagi telah berlaku daripada peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi kita kena tahu, kita sebelum kita nak belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad, kita kena tahu maksud sirah tu, sunnah dan jalan untuk kita kenal Nabi Muhammad, kisah hidup Nabi Muhammad dan para nabi dan para sahabat. Jadi itu penting. Jadi anak-anak murid semua boleh buka buku surat yang kedua. Ada perbualan di antara anak murid dengan ustaz dia. Anak murid dia nama Syukri tu. Buku surat 2 tu. Anak murid dia tanya, "Ustaz, dekat manakah kita boleh dapat sumber rujukan sirah?" Ustaz dia jawab, sirah ni kita boleh dapatkan sumber rujukan dia. Yang pertama sekali daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran. Maksudnya cerita sirah ni diceritakan dalam Al-Quran. Nak tahu kisah semua sekali dalam Al-Quran ada diceritakan. Kita sahaja yang perlu untuk membaca terjemahannya, tafsiran ayatnya, baru kita dapat tahu sumber sirah tu. Sumber sesuatu cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang banyak lagi nabi-nabi yang lain. Sumbernya, rujukannya daripada Al-Quran. Ni yang pertama, ni sumber yang utama, mana kita nak rujuk. Yang kedua daripada hadis. Hadis ni daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah yang Nabi cakapkan, apakah yang Nabi katakan pada para sahabat. Jadi semua alim ulama yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dia, kawan-kawan Nabi Muhammad, orang-orang yang rapat bersama dengan Nabi Muhammad, semua pernah dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Daripada hadis ini kita nak belajar macam mana kehidupan Nabi Muhammad. Kita nak tahu Nabi Muhammad rambut dia macam mana, tubuh badan dia macam mana, tinggi ke dia, besar ke Nabi Muhammad ini, cara jalan dia macam mana, apabila berperang Nabi Muhammad ni sifat dia macam mana, cara macam tu dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu selain daripada Al-Quran, kita juga merujuk kepada hadis-hadis yang Nabi Muhammad sampaikan. Kita nak rujuk, senang kita nak rujuk. Dan yang ketiga yang ustaz tu bagi tahu dekat buku surat 2 tu adalah buku sirah. Buku sirah. Buku sirah ni ditulis oleh alim-alim ulama yang bersama, yang sempat bersama dengan Rasulullah SAW, disampaikan daripada generasi ke generasi yang lain, sampailah kita sekarang. Buku sirah yang dipercayai lah, memang buku sirah yang betul. Jadi ini sumber rujukan sirah kita. Kalau kita belajar sejarah, contohnya macam peristiwa Melaka, peristiwa serangan tentera British ke Melaka, kita boleh tak cari dalam Al-Quran? Tak ada. Tak ada cerita sejarah tu dalam Al-Quran. Kalau kita nak cari tentang Jepun kalah dekat Perang Dunia Kedua, Jepun, negara Jepun, dia serang tanah Melayu juga, dia kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kita boleh tak cari dalam hadis? Tak ada. Jadi sirah ni lebih banyak sumber rujukan dia, yang lebih kepada rujukan yang sangat-sangat tepat. Sebab Al-Quran adalah satu kitab yang sangat tepat. Hadis Nabi Muhammad SAW juga, hadis yang sahih adalah sumber yang tepat. Dan buku rujukan sirah adalah buku-buku rujukan yang dikarang oleh orang yang memang pakar dalam sirah. Dia mengkaji bila tarikhnya, peristiwa apa yang berlaku, siapa yang terlibat, dia tahu.
Okey, jadi sumber rujukan sirah ni lebih tepat berbanding dengan kita belajar sejarah. Bukan cakap ustaz cakap sejarah tu tak tepat, tak. Tapi sejarah ini diceritakan, dinilai berdasarkan penulis, okey, kajian penulis itu sahaja. Tak ada rujukan mana-mana. Tapi untuk sirah dia ada rujukan yang tepat. Jadi ustaz harap lepas kita kenal apa itu sirah, kita boleh bezakan apa itu sirah dan apa itu sejarah. Okey? Jadi ustaz harap apa yang ustaz sampaikan hari ini dapat kamu amalkan, insya-Allah. Kita akan ulang kaji lebih banyak lagi tentang sirah ini. Kita akan belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Okey, sampailah Nabi Muhammad wafat, insya-Allah. Sekian sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.